Bismillahirrahmanirrahim. Alamat-alamat besar menunjukkan hampirnya kiamat. Kita tidak tahu bila berlakunya kiamat. Ia adalah rahsia dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila malaikat Jibril bertanyakan Nabi SAW, akhbirni mata sa'ah, khabarkan kepada aku bila berlakunya kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alma min as-sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sama-sama tak tahu. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya bila berlakunya kiamat, Allah Taala suruh Nabi jawab dalam ilmu Allah Taala. Wa yaqulu mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Mereka tanya bila berlakunya kiamat. Tuhan tak jawab bila. Ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu di sisi Allah Ta'ala. Walaupun demikian Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda yang kecil. Sebahagian besar sudah berlaku. Kita baca minggu lepas. Berapa minggu. Kali ini tanda-tanda yang besar. Salah satu daripada yang besar yang sudah berlaku ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah berlaku 1400 tahun lebih, kita rasa lama. Itu mengikut perhitungan umur dunia sejak awal dijadikan. Dunia sudah berada di peringkat hujung, peringkat akhir, peringkat waktu asar. Allah Ta'ala tunjuk tanda dengan kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lain daripada itu, yang wajib kita kena tahu, yang pertama, zahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, imam dengan makna pemimpin. Mahdi yang mendapat petunjuk, bukan nama orang Mahdi, gelaran dia Al-Mahdi, pemimpin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku di akhir zaman. Berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi, terdapat 3 mazhab. 3 mazhab, 3 pandangan. Yang pertama, mazhab yang berpandukan kepada akal semata-mata, menggunakan hukum akal. Mereka tidaklah mengambil kira untuk mengkaji hadis. Puak ni tak berdali Quran hadis, pakai guna akal dia. Riwayat para sahabat dan kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama dahulu yang mendalam berhubung dengan perkara ini berpendapat tidak betul, bahkan sesat. Orang yang berpendapat zahirnya Imam Mahdi di akhir zaman dan zahirnya Dajjal, mereka kata begitu. Sebenarnya tidak begitu. Di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat ini ialah Ahmad Amin, seorang penulis Mesir. Penulis, bukan ulama. Dia bukan ulama, penulis. Nama Ahmad Amin. Dalam kitabnya, dalam bukunya Duhal Islam, nama buku dia, dia menafikan zahirnya Imam Mahdi. Sa'ad Muhammad Hasan dalam kitabnya, bukunya Al-Mahdiyah fil Islam, dan Muhammad Abi Abiyah
Di antara mereka mungkin dia senaraikan ulama, tetapi tidak mendalam dalam ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran Al-Karim. Sekadar ilmu ayat lazim je. Ada juga orang Arab pun mengaji ayat lazim je. Ayat tu nak baca surah, bawa orang semayang. Sekadar tu je lah. Tapi nak cakap lebih, ada. Nak tunjuk ni hak ni banyak ni. Nak tunjuk orang tengok pakai serban pula jubah. Mengaji tak tahu mana. Ni bahaya. Bahaya ni. Dan beliau menyatakan zahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan simbol kemenangan kepada kebenaran, dan zahirnya Dajjal adalah simbol kepada berlakunya fitnah dan menonjolnya kesesatan. Mereka itu hanyalah berpandukan kepada hujah-hujah aqliyah semata-mata, tanpa mempedulikan nas-nas dari hadis-hadis yang sahih. Mereka menafsirkan hadis-hadis Nabi yang berkait dengan Imam Mahdi dengan tafsiran sindiran, bukan makna yang hakiki. Sindiran Imam Mahdi dengan makna simbol kepada tegaknya kebenaran, akan berlakunya kebenaran di akhir zaman. Bukan mesti Imam Mahdi, kata dia. Bukan mesti Imam Mahdi. Zahirnya Nabi Isa, bukan Nabi Isa turun. Termasuklah kesilapan Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut ialah Syekhul Azhar. Imam Akbar Syekh Azhar juga dalam tulisannya mengatakan turunnya Nabi Isa hadis ahad. Hadis ahad. Hadis sahih tapi ahad. Diriwayatkan oleh seorang sahabat sahaja. Disanggah oleh Maulana Anwar Al-Kashmiri, seorang ulama hadis India yang terkenal dalam ilmu hadis. Beliau menulis satu kitab yang bertajuk tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dengan hadis-hadis yang mutawatir. Orang ni dia ingat hadis jangan main. Allah Ta'ala beri keistimewaan ulama-ulama India ni menghafaz hadis-hadis Nabi secara sanad. Orang lain tak apa, dia hafal hadis-hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah, dalam kepala dia je. Ingat, macam hafal Quran juga. Maulana Anwar Kashmiri telah menyanggah Syekh Mahmud Shaltut dan menulis kitab yang menyebut hadis-hadis yang mutawatir. Bukan seorang sahabat meriwayatkan turun Nabi Isa alaihi salam. Banyak sahabat-sahabat meriwayatkan. Menunjuk pendapat itu salah. Bukan hadis ahad, hadis mutawatir. Oleh kerana itu tak boleh main simbolik-simbolik ni, tidak boleh. Kerana hadis-hadisnya mutawatir. Jadi pendapat yang mengatakan turunnya Imam Mahdi ini simbolik, bukan hakiki. Imam yang bergelar Al-Mahdi mendapat petunjuk namanya Muhammad bin Abdullah, disebut dalam hadis-hadis, kita akan baca kemudian. Ini satu mazhab. Yang kedua mazhab Batiniyah dan Syiah. Batiniyah dan Syiah sebahagiannya adalah ulama-ulama tasawuf yang mengaji secara batin, secara ilmu hakikat. Dan sebahagian Syiah, mereka mensabitkan zahirnya Imam Mahdi. Mereka percaya Imam Mahdi ni wajib zahir, dengan mengadakan tokoh tambah dengan hujah-hujah yang dhaif dan maudhu', ditambah dengan hadis-hadis palsu untuk mendukung kelahiran Imam Mahdi. Hadis sahih dah ada, dia buat hadis-hadis palsu, cerita tambah pula, cerita tambah-tambah. Dan di antara mereka yang berpendapat bahawa apa yang dikatakan Imam Mahdi itu ialah seorang yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, imam yang ke-12 daripada Isna Asyariyah. Pengikut dia ramai di Iran,
ramai sebahagiannya ialah di selatan Lebanon, di Iraq, betul-betul pengikut dia. Mereka percaya Imam Mahdi itu Muhammad bin Hasan al-Askari. Memang Muhammad bin Hasan al-Askari ini salah seorang cucu cici Nabi SAW, tak dinafikan. Dia telah ditahan di zaman kerajaan Abbasiyah, dipenjarakan dan dibunuh mati, ataupun dipenjara sehingga mati, diracun. Kerana zaman Amawiyah dan Abbasiyah ini mereka mencari zuriat-zuriat Nabi, mereka cari, tangkap, bunuh, penjara yang perempuan, kerana menganggap mencabar khilafah mereka menjadi khalifah, menjadi ketua negara, diancam oleh anak beranak Nabi yang kuat pengaruhnya, menyebabkan imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan dihukum, dibelasah dengan rotan untuk mengiktiraf khalifah-khalifah ini. Dan imam-imam mazhab ini menyokong Ahlul Bait, menyokong keluarga Nabi. Mereka tidak Syiah. Mereka menganggap ini zalim terhadap keluarga Nabi Ahlul Bait. Imam Malik diminta supaya bari'ah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah. Khalifah yang dilantik tidak dengan syura orang Islam, dilantik dengan paksa. Ulama-ulama dipaksa berbai'ah. Abu Hanifah dipaksa berbai'ah, tidak bai'ah. Lalu dituduhnya Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, bersetuju dengan Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq ulama, salah seorang imam mazhab Syiah. Dia adalah ulama. Jangan dinafikan, jangan marah ke Syiah habis pakai bau orang Melaka, tidak boleh. Ini ulama mujtahid, guru pada Imam Abu Hanifah, guru pada Imam Syafi'i. Ni tak, ustaz ni duk ngomong Syiah ikut tak tahu ke benda. Ni jangan. Imam mazhab, Imam Abu Hanifah dipaksa menjadi ketua hakim negara, besar ketua hakim negara, gaji mahal lah. Abu Hanifah menolak dan nega kain di pasar, mengajar menega kain di pasar. Abu Hanifah dipenjarakan dan mati dalam penjara. Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki, juga ditahan, dibelasah, disebat sampai berdarah, suruh bai'ah. Imam Malik kata bai'ah mukrah, tidak sah, macam nikah mukrah, macam talak mukrah. Suruh orang tolak bini, paksa suruh tolak bini, tidak sah cara itu kalau dipaksa, bukan dengan redha dia. Ini suruh bai'ah khalifah dengan paksa, mana boleh. Akhirnya mereka takut pada pengaruh Imam Malik di Madinah, dibebaskan. Imam Syafi'i dibawa ke hadapan Harun al-Rashid, dipaksa supaya menyokong Khalifah Abbasiyah. Tidak, Imam Syafi'i tidak. Dia tak nafi, dia tak kata ya, tak kata tidak. Imam Syafi'i dibawa, dihadap, dan akhirnya dibebaskan kerana dijawab. Dia kata Bani Hashim anak cucu Nabi, Abbas buat darah Nabi, anak beranak belaka. Imam Syafi'i jawab begitu saja dan lepas. Imam Ahmad bin Hanbal juga dibelasah zaman Khalifah Abbasiyah. Mereka bukan Syiah. Imam Syafi'i kata in kana rafdu hub ahli baitin fa ana rafidhi. Imam Syafi'i kata dalam sahih dia, kalau sekiranya mazhab Rafidhi itu kasih pada keluarga Nabi, maka aku seorang Rafidhi kerana aku kasih kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham. Kita kena faham. Sebab ada ustaz kita duduk syarah bab Sunni Syiah, dah tahu benda. Ini kita faham. Kepercayaan mereka, Imam Mahdi Muhammad bin Hasan al-Askari bersembunyi di Serdab, yang telah pun dilahirkan dan telah menghilangkan diri
cuma menunggu masa untuk zahir apabila tiba masanya, kata mereka. Pendapat ini ialah berpandukan persangkaan tanpa memperdulikan hadis-hadis yang sahih. Tak ada hadis yang sahih. Dan mereka menunggu Imam Mahdi akan zahir di akhir zaman. Sudah ada, dia sembunyikan oleh Allah Ta'ala, umurnya panjang macam Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Ini mengikut percayaan mereka. Namun apabila tiba masanya, Imam Mahdi sungguh zahir. Zahir sungguh Imam Mahdi, orang tak suka. Imam Mahdi ni dia tak pergi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lah Imam Mahdi, tu pelawak bohong tu. Ni ada orang gila cakap begitu. Tak ada orang yang ikut juga. Bukan begitu Imam Mahdi, tidak semenang-menang. Dia zahir dalam keadaan manusia biasa mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, dalam keadaan yang mencabar. Orang nak latih jadi ketua, dia tak nak. Dia tak nak. Macam Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dia tak nak jadi pemimpin, orang paksa dia. Itu sifatnya begitu, bukan nak. Tidak, orang paksa awak jadi pemimpin, akhirnya dia paksa menerima jadi pemimpin. Itu akan berlaku di akhir zaman. Mula-mulanya orang tak suka, 313 orang dia yang bai'ah dia jadi ketua dekat Kaabah. Bila berlaku suatu karamah, tentera yang nak serang dia telan oleh bumi dekat sempadan Mekah, barulah orang percaya, oh Imam Mahdi sungguh rupanya. Barulah orang ramai berbai'ah. Masa itu bersatulah Sunni dan Syiah, tak balah lagi. Dan ni duk balah siapa dia zahir tak lagi, balah lah. Tu ahli tasawuf tu kata ada zahir dah. Ada orang India, ahli tasawuf India kata duduk di atas bukit di India. Hak sini pula ada atas bukit di Jawa pula, macam-macam. Jadi hak tu bahkan Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ahli tasawuf yang terkenal, tulislah Al-Iwaqid wal Jawahir, Imam Mahdi akan zahir pada tahun berapa hijrah. Masih dia mengarang kitab. Tahun tu dah lepas dah, tak zahir apa pun. Berdasarkan kepada hakikat, kata dia. Hakikat. Dia mengarang kitab. Mengatakan Imam Mahdi akan zahir sekian tahun. Bila sampai tahun tu, tak zahir pun. Jadi ilmu hakikat ni dia pakai ilmu hakikat ni. Ada orang aku tasawuf ni pakai ilmu hakikat. Tidak boleh. Ini rahsia Allah Ta'ala. Bila tiba masa munculnya bila dunia penuh dengan kezaliman, takak sana takak sini, cuka sana cuka sini. Ni tanda-tanda dah tu. Banyak-banyak cuka ni, jaga tu. Ini tanda-tanda kezaliman sepenuh bumi akan berlaku. Termasuk di Saudi, mana-mana cuka, Mekah pun cuka. Tu tanda dia dah tu. Tu tanda-tanda sudah ada. Bila? Dalam ilmu Allah Ta'ala. Di sana ada satu dari puak-puak Syiah, Ibn Khaldun sebut dalam Muqaddimah, saya tak sebut dalam buku ni. Mereka ni ialah puak Nakhawilah nama dia. Mereka duduk di Madinah, kupu di situ. Mengikut percayaan mereka, yang zahir Muhammad bin Hanafiyah, salah seorang anak Sayyidina Ali, lain pada Hasan Hussein, daripada hamba Sayyidina Ali. Dia ada hamba perempuan, dia duduk hamba perempuan ni, Siti Fatimah, Hasan dengan Hussein. Muhammad bin Hanafiyah ni anak pada hamba. Mereka percaya Imam Hanafiyah ni masa berlaku peristiwa Karbala gaib, bersembunyi di gunung Radwa. Radwa ialah gunung antara Mekah dan Madinah. Ibn Khaldun sebut syair dia, ada syair puak-puak ni baca, ala innal a'immata min Quraisyin walatul haqqi arba'atun sawa'u aliyun wa thalathatu fi min banihi humul asbatu laysa bihim khafa'u fasibtun sibtu imanin wa birrin wa sibtun ghayyabathu karbala'u wa sibtun la yadhuqul mauta hatta yaqudal jaysha yaqdumuhu al-liwa'u taghayyaba la yara bihim zamanan biradwa indahu asalun wa ma'u. Sedap syair dia.
Dia duduk meratak lah dengan syair ini. Makna dia alain al-ibmatal min Quraisyin, ingat pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy. Walatul haqqi arba'atun sawa'u, pemimpin-pemimpin yang sebenar 4 yang menegakkan keadilan. Aliun ila Sayyidina Ali, wasalasatu Hasan Hussein dan Muhammad bin Hanafiyah min banihi, daripada anak-anaknya, humul asbatu laisa bihim khafa'u, mereka adalah cucu-cucu Nabi yang tak tersembunyi lagi. Fasibtun sibtu iman wa birrin, cucu yang menegakkan iman dan kebajikan. Wasibtun ghayyabathu Karbala'u, dan cucu yang diraibkan dan peristiwa Karbala, peristiwa Sayyidina Husain dibunuh, tapi Muhammad Hanafiyah ni bin Hanafiyah ghaib, tak tahu kata dia. Wasibtun la yadhuqul mauta, cucu yang tidak merasai mati, hatta yaqudal jaisha yaqdumuhul liwa'u, sehingga memimpin pada tentera yang mengangkat bendera. Taghayyaba la yura bihim zamanan, menghilangkan diri, la yara bihim zamanan, tak melihat masa bersama mereka duduk dalam gua, tak tahu siap malam. Biradwa, duduk di radwa, indahu asalun wa ma'u, Tuhan jadikan pada dua mata dia, sebelah tubik air madu, sebelah tubik air betul. Bila tu minum air madu, bila tu minum air betul, tubik kat mata. Ini kepercayaan mereka. Walaupun kepercayaan ni mengarut, ini mengarut belaka, mengarut, ialah satu kepercayaan, dan tak jadi kafir dengan sebab tu. Salah lah, salah. Dan dia duduk di Madinah, tak dihala di Madinah, duduk dia itu pakai daging. Hak jual daging di Madinah tu jaga puak-puak ni. Tak apa beli daging dia, tak apa, tak jadi salah. Jadi tok pakai daging, dia nega banyak, nega jual daging kat pasar Madinah. Kalau zaman dulu mungkin zuriat dia masih ada lagi. Puak-puak ni menunggu kelahiran Imam Mahdi Muhammad bin Hanafiyah yang akan keluar dari Gunung Radwa antara Mekah dan Madinah. Gunung yang terpencil, orang nak pergi pun malah harimau singa di situ, Allah Alam, kita tak tahu. Yang ketiga, mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitulah mereka yang berpandukan beriwayat-riwayat yang sahih dengan sanad-sanad yang dipercayai dari Nabi SAW. Di antara ulama'nya ialah Al-Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Al-Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi. Al-Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali. Al-Hafidh Ibn Kathir, seorang ulama tafsir dan ulama tarikh yang terkenal, Ibn Kathir. Al-Imam Suyuti, ini juga ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ibn Kathir pun Syafi'i juga. Ibn Hajar Al-Haythami, ini daripada mazhab Syafi'i, Ibn Hajar Al-Haythami. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini mazhab Hanbali, yang kata Wahabi ini. Ni puak-puak Wahabi pun percaya juga Imam Mahdi. Dalam bab ni dak balah antara Wahabi, Syiah, antara ni percaya Imam Mahdi ni zahir. Cuma bagaimana zahirnya Imam Mahdi duduk balah, bagaimana cara zahirnya. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang zahirnya Imam Mahdi. Jadi ceritanya panjang, kita sambung lagi, wallahu a'lam.